Nah, bubuh alif lam tu sunat sahaja. Adapun assalamualaikum ketika memberi salam, bubuh alif lam tu wajib. Ketika membaca tasyahud akhir, bubuh alif lam assalamualaika dan juga assalamu alaina, bubuh alif lam tu hukumnya sunat. Boleh baca dengan salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Sebab apa? Sebab memang ada datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan isim nakirah, salamun alaika dan juga salamun alaina. Adapun ketika memberi salam, salamun alaikum, tu tidak memada, tidak sah, sebab tidak datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ikut ilmu nahunya, salamun alaikum sah je. Isim nakirah boleh jadi mubtada kerana ia doa. Ada ni. Dia sekenal usah je. Salamun alaikum. Sama macam kita wisalam pada orang lah. Jumpa orang, salamun alaikum. Sah je salam tu. Dari segi makna pun betul. Ketika beri salam, buat ilam tu adalah syarat untuk sah memberi salam. Kalau salamun alaikum tu tidak sah, sebab tidak melengkapi syarat. Cuma kadang-kadang ada jugalah yang tidak cermat molek, macam mana pun tak tahulah. Tak cermat molek barangkali. Bunyi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Faham tak ni? Assalamualaikum. Bunyi gitu je. Alif lam tak bunyi. Bunyi kak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada tu imam yang bunyi gitu. Tidak ada alif lam, maka tidak melengkapkan syarat ketika memberi salam. Tidak sah rukun qauli memberi salam, maka tidak sah sembahyang. Itu syarat yang kedua. Ditakrifkan akan dia, dimakrifah akan dia ke salam dengan al, dengan assalamualaikum. Ketiga daripada 9 syarat untuk sah memberi salam ni dengan kaf khitab. Assalamualaikum. Assalamu alaih tak sah. Assalamu alaihim tak sah. Dia kena assalamu alaikum. Assalamu alaihim, assalamu alaiha, tu tak sah belakang tu. Ni cerita je ni. Memang didatangkan dengan kaf khitab assalamualaikum. Keempatnya dengan mim jamak, alaikum, bukan alaika. Alaika tu khitab seorang. Alaika khitab seorang, alaikuma khitab 2 orang. Alaikum ni khitab jamak lah. Khitab ni 7 lah. Alaika atas engkau, alaikuma atas engkau keduanya, alaikum atas kamu sekalian. Dia nak dengan khitab, kemudian dengan mim jamak. Assalamualaikum. Assalamualaika, tak memada. Ataupun assalamualaikuma, sebab kita 2 orang je hak guru kita ni. Kita seorang, tu imam seorang, kawan kita sahaja makmum, kita makmum. Assalamualaikuma lah. Mudah-mudahan kesejahteraan atas kamu berdua. Siapa kamu tu? Berdua. Tu imam, tu kawan kita. Lepas tu makmum seorang lagi kawan kita. Tak boleh. Faham tak ni? Bukan kata ada 2 orang. Kita seorang kelik-kelik pun assalamualaikum. Tak ada orang assalamualaikum ni kepada yang sebelah kanan, sebelah kiri.
Kalau manusia tak ada, daripada malaikat, daripada jin yang Islam. Alaikum lah. Kamu sekalian. Itu syarat untuk sah memberi salam 9 tu. Jadi bunyi 9 syarat ni macam Allah 9. Kita tak pernah belajar. Dan syarat pertama dengan bahasa Arab. Memang kita dengan bahasa Arab. Syarat yang kedua, kita kena buat alif lam. Assalamualaikum. Memanglah. Assalamualaikum. Kemudian syarat 3 ke 4 pula dengan kum tu kah khitab dan min jamak. Assalamualaikum, bukan ka, bukan kuma. Memang gitulah hak kita baca ketika memberi salam. Kelima daripada 9 syarat ketika memberi salam, memperdengarkan akan diri seseorang dengan sekalian harafnya haraf salam. Demikianlah memperdengarkan dirinya akan sekalian harafnya segala bacaan yang di dalam sembahyang, yakni segala bacaan yang wajib di dalam sembahyang. Segala bacaan yang wajib dalam sembahyang wajib memperdengarkan akan dirinya. Adapun bacaan-bacaan yang sunat, doa iftitah bacaan sunat, ta'awuz a'udzubillah bacaan sunat, surah pun bacaan sunat, tasbih rakaat dan sujud tasyahud awal contohnya bacaan yang sunat. Jadi bacaan yang sunat, untuk dapat pahala sunat bacaan yang kita baca tu, maka kena dengar di telinga lah bacaan sunat tu. Kalau bacaan sunat doa iftitah telinga tak dengar, kalau bacaan sunat membaca surah telinga tak dengar, bibir mulut bergerak-gerak tapi suara tak keluar, maka tidak terhasil, tidak sah bacaan sunat yang kita baca. Tapi tidak terhasil, tak sah bacaan sunat yang kita baca sunat. Tak ada, sembahyang tetap sah sebab dia bacaan sunat. Tapi rugilah kitanya kalau bacaan sunat kita tidak pakai, tak jadi. Jadi bacaan yang wajib dengan telinga ni bacaan hak rukun kauli. Jadi di sini dimakan lagi wajib memperdengarkan akan dirinya dengan segala harafnya segala bacaan yang dalam sembahyang, yakni bacaan-bacaan yang rukun lah, bacaan-bacaan yang wajib. Takbir, Fatihah, tasyahud akhir, selawat atas Nabi kemudian tasyahud akhir. Ni yang kelima ni salam. Kelima rukun kauli ni wajib dengar di telinga masing-masing. Wajib dengar tu. Bacaan sunat dengar di telinga masing-masing untuk terhasil, untuk dapat pahala bacaan sunat. Faham tak ni? Memperdengarkan dirinya maknanya kita membaca keluar suara. Bukan hanya kita membaca, bibir mulut kita bergerak-gerak, tetapi suara tidak keluar, itu dia panggil hamsun, berbisik. Itu tidak memadai, sebab suara tidak keluar. Ada ni? Dia membaca ni, dia kena dengar di telinga. Membaca Al-Quran, dengar di telinga. Membaca wirid sesudah sembahyang, dengar di telinga. Faham tak ni? Nanti di hadapan apa? Di bawah tu. Di bawah tu selepas bicara syarat bagi rukun memberi salam ni, didatangkan perkara yang disunatkan ketika memberi salam. Habis cerita bab salam, di bawah tu akan didatangkan bacaan wirid sesudah sembahyang dengan istighfarnya, dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya, dengan Allahumma antas salamnya, dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kesemua bacaan wirid sesudah sembahyang tu kena dengar di telinga. Barulah terhasil bacaan wirid sesudah sembahyang.
bukan hanya bergerak bibir mulut sahaja. Sebab sekarang ni ada orang masa wirid, ada yang termenung saja. Hebat laginya ada yang berbual. Hebat laginya ada orang main telefon. Pandai ni. Orang duduk wirid semayang, dia duduk main telefon. Orang duduk mendengar khutbah, dia duduk main telefon. Orang duduk mengajar, dia duduk main telefon. Hari Jumaat sekarang ramai orang pesen hari Jumaat. Orang sedang berkhutbah tu kan, dia duduk main telefon. Dia tidak fokus kepada khutbah yang dibaca oleh Tok Khatib. Kita sunat apa ni? Memperhati dengar khutbah khatib tu. Kita disunatkan memperhati dengar khutbah yang Tok Khatib baca. Ini dia main telefon masa khatib sedang berkhutbah. Hak tu makruh seumpama tu. Kerjaan tak ada adab orang panggil. Bukan budak-budak, orang yang yalah, orang tua tu tak pernah tengok lagi lah kalau orang tua. Orang yang umur pertengahan lah, 40-an gitulah mungkin. Orang tua tak pernah tengok. Orang tua main telefon pada masa khatib sedang berkhutbah, tak ada. Orang yang 40-an, 30-an gitulah, dia duduk main telefon ketika khatib sedang berkhutbah. Ada juga yang masa mengajar dia duduk main telefon. Anak dia buat aktiviti bebas depan-depan orang tua yang tengah menadah kitab. Orang tua duduk menadah kitab, dia duduk main telefon. Anak dia aktiviti bebas, jalan depan muka orang tua, jalan depan kitab orang tua. Orang tua ni paling tengok ke ayah dia. Ayah dia duduk main telefon. Anak dia tak peduli. Kata biadab sungguhlah. Satunya orang mengajar duduk main telefon. Yang keduanya anak yang dibawa dia bebaskan. Anak dia duduk main depan batang hidung orang tua, depan kitab orang tua. Ni bakal kena paksa dibining berkali. Paksa dibining macam mana? Tok lelaki tak pernah pergi kelas, paksa pergi. Mu tak pernah belajar kan? Mu jaga anak. Bini ni, saya nak tengok kitab, nak catat. Dia panggil buat apa? Saya pernah tengok sekali tu 2 orang anak duduk dengan ayah. Ayah dia main telefon, tak cara mengajar. Anak tu aktiviti bebas. Jadi orang di sekitar tu, orang tua-tua bukan orang tua belakang lah, orang muda pun ada juga. Akak punggung pun ada juga. Akak punggung pergi duduk part lain. Dah rosak, duduk dekat tu. Mana masa akak kita pergi duduk depan ke, pergi duduk tempat jauh ke, serabut tengok. Dia tak peduli. Dia tak tahu pun, dia main telefon. Kata berkali isteri dia paksa ni. Suami tak mau kelas. Mu tak mau kelas, mu jaga anak. Kalau tak mau secara kelas jaga anak, jangan duduk dalam masjid tu, duduk atas tanah. Masjid sekarang ni di bawah-bawah tu ada je tempat untuk budak-budak main-main. Dah kalau suami tak mau belajar, isteri nak belajar, isteri paksa suruh jaga anak, ajak nak duduk bawah duduk tanah lah. Duduk tengah-tengah orang mengajar ni, Allah dibiar anak dia. Kata masa orang mengajar masuk. Tapi saya sebut tadi tu, ketika khatib sedang berkhutbah, dia kan biasa kan, jangan berkata-kata. Kalau berkata-kata maka Jumaat kamu menjadi lagaut. Lagaut dia kena tambah sikit. Ni orang masjid ada kan, tambah sikit. Ayat Kutub bilang jangan berkata-kata dan jangan bermain-main telefon. Ayat Kutub bilang di masjid kan biasa kan, sebelum naik atas mimbar kan Tok Bila pesan ke masjid tu, dak pesan jangan berkata-kata. Ada di Bila pesan. Tok Bila pesan jangan berkata-kata dan jangan bermain-main telefon. Kau ni tadi tengok di hari Jumaat di masjid, hok main telefon. Sungguh mana-mana masjid pun maknanya dak ramai, tapi kalau kita paling kanan ada, kita paling kiri ada. Bukan kata ramai duk main telefon dak, tapi maknanya dak pelik dah jadinya. Mana benda tu jadi macam biasa dah. Walaupun tak ramai pun mana kita boleh nampak. Tak ada main telefon, tak ada main telefon.
khutbah sekarang alhamdulillah tak macam khutbah dulu. Khutbah sekarang ni dia ringkas. Sebab disunatkan meringkaskan khutbah dan memanjangkan solat. Dulu khutbah kadang-kadang Allah tak reti pekoh. Saya pernah sekali dia baca khutbah ni bukan baca teks lah, tok kotik jemputan daripada luar. Dia baca khutbah daripada azan zuhur sampai ke iqamah Jumaat sejam. Ada ni daripada azan zuhur, lepas azan zuhur semai sunat qabliyah. Silah tu. Lepas semai sunat qabliyah, tu bila azan kali yang kedua. Ada sikit situ mungkin ada 5 minit 10 minit. Situ. Dah 5 minit 10 minit lah ambil situ sebab di semai qabliyah Jumaat dengan azan yang kedua. Khatib pun berkhutbah. Tapi nak cerita daripada azan Jumaat tu, yang pertama lah, azan Jumaat pertama sampai ke iqamah Jumaat sejam cukup-cukup. Khutbahnya 50 minit berkali. Allah kata mari mana dia ni? Import dia luar lah. Oh cakap sedap lah dia punya khutbah ni. Bersemangat lah. Tapi kata tak reti sungguh ni. Khutbah disunatkan ringkas, sembahyang disunatkan memanjang. Sekarang ni alhamdulillah khutbah di Terengganu kita ni agak sederhana. Tak panjang mana kan? Tak panjang mana. Mana kalau kata tak sempat lena dah. Kau sempat lena lagi? Tak sempat dah. Sebab apa? Sekejap sudah dah. Mana kalau kita mengantuk pun tak sempat lena. Tak sempat tertidur. Sebab okey, sederhana. Maknanya yang nak pergi main telefon tak apa benda lagi. Perangai orang sekarang. Sama juga cerita masa wirid. Wirid gitu juga. Masih wirid, select telefon dah. Melainkan kalau dia orang sibuk, mungkin ada WhatsApp masuk tengah semayang tadi, benda pun mustahak, itu lain cerita lah. Jadi masa wirid ni ada orang yang termenung, ada yang bergerak bibir mulut saja, suara tak keluar. Tak, berwirid kena keluar suara, kena dengar di telinga. Contohnya kalau subhanallah 3 kali, telinga kena dengar ke 3 tu. Jangan subhanallah suara tak keluar. Ini buat tak tahulah. Lama sikit alhamdulillah suara tak keluar, tak ada pahala. Lama sikit Allahu Akbar, bunyi gitu. Bunyi macam ambak ayam kau. Ambak ayam mana ambak ayam? Ambak ayam. Suhrok ambak ayam dah. Kelin tak ada ambak ayam. Ambak ayam panggil ayam. Panggil ayam tu keruh panggil ayam tau. Kan dekat panggil ayam. Keruh. Oh panggil ayam. Bukan hok nak perakak burung, panggil burung dalam hutan, bukan panggil ayam. Ambak ayam ada. Dah bunyi. Kata apa benda ni? Dah dia kena dengar di telinga comel-comel. Ini bacaan sunat wirid lepas sembahyang. Ni kita bicara bacaan dalam sembahyang. Jadi bacaan dalam sembahyang ni kalau rukun qauli termasuk salam, wajib dengar di telinga sendiri. Kalau bacaan sunat dengar di telinga sendiri supaya terhasil bacaan sunat. Tanda ni. Dengar di telinga sendiri ni, dengar di telinga sendiri, sekira-kira telinga kita telinga yang normal lah, bukan telinga orang tua. Telinga orang tua ni dia kadang-kadang telinga dia pekak. Faham tak pekak? Bukan pekak. Pekak ni tak dengar langsung, dia berat telinga. Ni payah. Nak ziarah pun payah orang tua gini. Tak pergi ziarah, dia orang tua kena ziarah. Bila pergi ziarah, kita nak bercakap, berkomunikasi tu payah. Kita cakap perlahan-lahan tak dengar. Kita cakap kuat-kuat kan dia marah. Cakap kuat, macam kita bekok dia kata. Dia marah pula kitanya. Sebab salah kuat. Jadi susah jadinya. Tak apa, kalau ziarah pun jadi cepat nak balik lah. Cepat nak balik sebab
Kita tak boleh nak bercakap dengan dia. Jadi kalau ada yang tukang di sebelah dia, kita cakap hak tu tolong laung di telinga dia, tak apa lah. Kita cakap anak contohnya, tukang penterjemah. Bukan penterjemah lagi gitu. Penterjemah ni bahasa lain. Ni kita cakap anak dia tolong kuat di remote dia, okey. Takkan bagi penterjemah gitu. Kalau ada gitu boleh tahan lah. Pandai ni. Jadi kalau telinga dia bergerak, dia Assalamualaikum warahmatullahi, jadi tak dengar dah. Tapi kalau telinga asal dia dengar dah, cukup. Walaupun tak dengar, sebab apa? Sebab kira pada telinga yang normal, telinga asal. Kemudian kira kepada suasana yang tenang. Kira kepada suasana yang tenang. Ada ni. Kalau masa memberi salam tu ujang tengah lebat. Bila ujang tengah lebat kan, tak dengar kita baca ni bicara bab salam. Takbiratul ihram kena dengar di telinga sebab rukun bacaan. Fatihah dengar telinga sebab rukun bacaan. Tasyahud akhir kena dengar telinga sebab bacaan bacaan yang rukun tu. Tapi bila mari dengar hujan, kita takkan dengar. Hukumnya tak apa dah. Jadi dengar di telinga ni, telinga yang normal. Kemudian suasana yang tak bising lah. Kalau kata kita tengah semayang, orang sedang buat kerja, dia katuk ke paku dia. Contohnya kita baca dah semayang ni, tak dengar langsung di telinga. Sebab apa? Bising. Dia tukur paku lagi, dia meseng lagi, bunyi gurang bunyi meseng. Jadi semayang kita, bacaan rukun pun telinga tak dengar dah, bacaan sunat pun telinga tak dengar dah. Sebab apa? Sebab tenggelam suara kita yang perlahan tadi dengan bunyi bising. Tu panggil dengar. Tak apa tu. Jangan bertepik pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tu? Orang tengah meseng, bising. Ada ya. Pada ni. Dia dengar tu dalam suasana yang tenang lah. Kita dengar di telinga di mazhab Syafi'i ni. Tapi kena jaga-jaga pula. Jangan terlebih pula suara kita tu. Jangan terlebih kuat suara kita tu. Pandai ni. Jangan terlebih kuat suara kita sampai ke orang sebelah daripada kita. Sebelah kita terdengar, sebelah lagi terdengar, hukumnya makruh. Kalau terlebih kuat lagi menyebabkan mengganggu orang sebelah sembahyang, hukumnya adalah haram. Kalau baca tinggal tak dengar, tak sah rukun kauli, rukun bacaan. Tetapi kalau baca dia bukan memperdengarkan diri. Dia memperdengarkan orang ramai, orang panggil ni, memperdengarkan dirinya, bukan nak suruh kuat-kuat. Memperdengarkan dirinya, dengar diri dia. Ni siapa ke takbir pun kuat, Fatihah pun kuat, tasyahud pun kuat, tu haram, ganggu orang solat. Tak ada. Tapi dia tak jadi dah dianya. Tak sampai berjemaah lah. Penyakit dah tu. Orang yang penyakit tak normal ni jangan datang berjemaah. Dia boleh mengganggu orang ramai. Sebab kita ni solat berjemaah ni fardu kifayah. Tapi kalau ada pada diri kita satu-satu perkara yang boleh mengganggu orang yang lain, yang tak dapat kita perbaiki, maka tidak wajib dah kita solat berjemaahnya. Macam gini contoh. Di tubuh kita ni ada bau pelik, bau busuk lah. Jadi bau pelik, bau busuk tu, habis obat dah pakai, habis lotion dah sapu, tak hilang juga. Pada ni bau busuk di tubuh dia tu yang menyebabkan, yelah, meloyakan orang ramai lah. Maka orang yang berpenyakit seumpama ni,
bukan kata sembahyang berjemaah oleh waktu, gugur fardu ain sembahyang Jumaat, gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Besar tak besar tu, berjemaah fardu kifayah je, gugur fardu ain Jumaat no. Sebab di dia tu ada perkara yang yelah, dululah, zaman sekarang tak ada dah orang kali. Kalau zaman saya sekolah budak-budak dulu masa budak-budak dululah, kalau ada dekat nak makan pun tak dia nak makan. Dulu budak-budak telinga nanoh kita panggil, zaman dulu. Sempat masa budak-budak telinga menanoh, telinga menanoh. Kemudian ada tuak, kenal tuak? Kenal tuak? Kenal tau. Sekarang tak ada lah tuak tau. Ada lagi? Ada? Ada tuak? Kau tak kenal tuak? Apa ngangau macam tak kenal je. Tak macam tak kenal. Takut orang KA. Ada lagi tuak ni? Dulu budak-budak biasa tuak tangan. 2-3 butir dah kadang tangan tuak. Jadi dulu ni ada budak yang dulu kan ada budak yang apa panggil apa ni? Budak sumbing tu. Dulu. Kemudian ni sumbing tu dia buat masa budak-budak. Kalau zaman saya sekolah dulu adalah budak sumbing. Hak pekat dulu kan dia tak ada pembedahan lagi kan. Hak pekat zaman dulu lah. Pekat zaman dulu sumbing tu sumbing pak tua lah. Ke tua-tua boleh bedah lagi sumbing. Kan orang sumbing ni kan budak sumbing kan. Sumbing tak ni hak terbuka di atas mulut dia ni kan. Kan dia bedah masa budak-budak tau. Dulu tak ada perubatan tu. Memang adalah dekat budak sekolah kita hak sumbing. Dululah. Jadi dulu ni ada budak jenis busung, telinga nanoh kita panggil. Sekarang tak ada dah rasanya. Dulu tak tahu lah, sekarang tak tahu lah macam tak ada dah sekarang. Busung pelik. Maka duduk keting tu, mana kadang-kadang tak ada nak makan. Busung pada ni. Hak tu kena cari obat lah. Cari obat, tak ada obat juga. Bau dia yang menyakiti orang lain, gugur benar fardu ain solat Jumaat. Ni bukan solat Jumaat dah, solat Jumaat. Samalah. Kalau kita tak ada obat lah, penyakit kita pelik dah. Baca tak puas hati. Baca mesti kuat. Tak semai berjuang lah. Dah sungguh. Sebab dia mengganggu orang, hukumnya haram. Dia haram dah. Tak balik modal dah. Balik modal lagi. Fadilat berjemaah. Yang kedua pula, orang sembahyang terganggu. Dia berdosa sebab mengganggu orang lain solat. Orang lain solat ni pula dia sendiri tak khusyuk nak sembahyang. Capu nak marah pula. Mari duduk sebelah menatang ni. Menatang ni tengah sembahyang ni. Dia bukan kata dengan lidah. Kan kata dengan lidah, dengan hati, ngepek dengan hati. Allah natang nak marah lagi, natang bergeruk tau. Tak kita Terengganu ni. Kalau nak marah, natang bergeruk lah. Dan memanglah bergeruk tu natang. Takkan bergeruk tu manusia. Natang bergeruk ni, marah tu. Allah mari duduk sebelah pula. Dah lah dia baca kuat. Dia undur balik. Dengan kita pun jadi berhutang undur juga. Kita ni kita baca kan, dia pun undur balik. Dengan kita tak pasal-pasal undur juga. Terikut-ikut. Dia seumpama ni, tu haram. Ganggu orang solat. Tak ada nak perabat, tak sedap mari lah. Main di rumah je lah. Baca, telinga kena dengar. Tak dengar tak sah rukun bacaan, rukun kauli. Tapi dengar di telinga kita saja. Bukan nak suruh kuat. Kena jagalah. Faham tak ni? Atau orang waswas lah biasanya.
Lepas tu kena berobat lah. Kena usahakan berobat. Hak baca kuat tu lah. Ni kadang-kadang Allahu Akbar. Kita ingat ke tu imam dah. Apa dia semayang belakang? Berkali-kali siapa ke sudah. Tiwi salam tengok-tengok belakang. Tak masuk semayang juga. Berapa kali dah takbir dia kuat tadi. Kejut kitanya. Ingat ke tu imam berpindah rukun dah kitanya. Lama nak dia kebunyi sekali-sekali. Lama hidup menu berkali lah. Allahu Akbar bunyi. Ingat ke sesat tu. Sama bunyi pula. Mana dia nak mula balik tu dia ni. Dia tenang semula berkali. Tak masuk juga. Tiwi salam tengok duduk belakang tu. Tak masuk juga. Tapi suara kuat. Ganggu orang. Ni. Dia kalaulah susah sangat kita ni nak kena keluar suara jadi terlebih kuat. Tak usah keluar suara lah. Bergerak bibir mulut sahaja memada dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki, kita membaca bacaan solat tak syarat keluar suara. Cukup memada dengan bergerak bibir mulut. Sebab sekarang ni kalau kita perhati tengok, ramai orang sembahyang yang tidak keluar suara. Faham tak ni? Dia duduk sebelah kita. Duduk sebelah menyebelah ni dekat sangat. Duduk sebelah menyebelah ni dekat sangat. Faham tak? Makna kalau suara dia keluar, telinga kita dengar juga sikit. Sok-sek itu kan. Tapi kalau kadang-kadang orang sebelah kita tak bunyi sok-sek pun tak bunyi. Mana tu? Mana kita perhati macam dia hanya bergerak bibir mulut sahaja tanpa mengeluarkan suara. Mazhab Maliki Hanafi sah semayang dia. Mana kita dah peduli lah. Dah tegak, awak baca semayang sudah beri salam dah ni. Beri salam pegang dia. Awak nak tanya sikit. Awak baca tak dia suara awak keluar ke tak? Sebab pocik di sebelah ni tak bunyi sikit abuk suara awak. Tak ada cara lah. Ada cara tu. Tapi kalau di sebelah kita tu orang yang kita kenal, boleh lah tanya. Pada ni. Sebab ramai orang sekarang ni gitu. Dia baca tu agak suara tak keluar. Hanya bergerak bibir mulut saya. Tak apalah. Mazhab Maliki Hanafi sah je. Jadi kita nak balik pada orang hak was-was tadi. Dia kalau baca dengan dia telinga, dia akan jadi terlajuk. Jadi awak baca sudahlah. Baca dengan bergerak bibir mulut sahaja. Tak apalah. Suara tak keluar pun tak apa. Itu mazhab Maliki contohnya. Awak baca kuat, ganggu orang semayang, itu mazhab apa tu? Ganggu orang semayang ni mazhab syaitan. Pakallah mazhab Maliki. Saya baca lah. Bukan baca mazhab Maliki. Baca. Hanya memada gerak bibir mulut walaupun suara tidak keluar sekalipun. Tapi kalau keluar suara tak boleh nak kontrol jadi kuat, gagal semayang, itu mazhab syaitan pula. Jadi dia penuh jadinya. Tengok keadaan lah macam mana. Gerak bibir mulut saja pun tak apa dah. Kalau kita agak kesukar payah nak kawal kekuatan suara yang kita keluar tu lah, untuk dengar di telinga kita saja, tapi jadi terlebih kuat. Ni dalam jemaah ada semua ni orang yang seumpama ni bergelisah ahli jemaah. Bergelisah ahli jemaah. Tegar tak jadi apa. Dia ada apa tegar. Dia tu gitu juga cara dia. Ganggu orang sembahyang. Tapi kalau kita terperasan orang membaca suara tak keluar, kita tak payah peduli ke dia. Tak payah peduli ke dia. Memang dalam mazhab Syafi'i kita wajib dengar di telinga kita bacaan hak rukun kauli. Tapi mazhab Maliki tak wajib dengar di telinga. Itu syarat yang kelima. Keenamnya berturut-turut antara segala kalimahnya. Berturut-turut. Mana apa berturut-turut ni? Mana assalamu alaikum. Dia kena dengan terus lah. Mualak. Jangan assalamu lama
alaikum. Dah tu tak boleh lah. Mualak tu. Mualak. Mualak mana apa ni? Assalamu alaikum tu terus. Jangan assalamu senyap alaikum. Tak boleh tu. Sebab dia tidak sambung menyambung. Dia berturut-turut dipanggil mualak. Adapun tertib tak sebut di sini. Ada cerita di bawah tu. Dan memada wa alaikumussalam bawah ada. Dia tertib tak wajib. Tertib ni assalamu di hadapan, alaikum yang kemudian. Itu tertib. Sambung. Tertib ni mualak bersambung-sambung. Tertib ni berturut-turut. Tertib ni assalamu di hadapan, alaikum di belakang. Tertib sunat. Assalamualaikum tu sunat. Kalau diberi salam, alaikumussalam, sah je. Tapi makruh. Dah lah. Sudah. Alaikumussalam. Alaikumussalam. Kalau tu imam buat gitu. Buat mengata apa pula alaikumussalam ni? Panggil apa? Tak tertib. Tertib ni assalamu alaikum. Tertib sunat dia. Tak tertib sah memberi salam, hanya makruh jua. Dia sama macam ginilah. Kita ni memberi salam, menjawab salam, assalamualaikum pun boleh, alaikumussalam pun boleh. Alaikumussalam, alaikum khabar muqaddam, assalam tu jadi mubtada muakhar, boleh je. Alaikumussalam pun boleh. Pada ni dia sama je dua tu. Kalau orang ni kan assalamualaikum, wisalam kita ni jumpa berjalan, dia pun assalamualaikum, waalaikumsalam lah, aku beri dah, mu jawab lah. Jawab dengan assalamualaikum pun boleh, tapi jangan pelik lah. Jumpa dengan member, alaikumussalam, alaikumussalam, mu jawab salam siapa? Dah jawab salam ni, beri salam, beri salam pun alaikumussalam. Jangan pelik gitu. Sebab tu kalau kita terserempak ni biasa berlaku kan. Kita assalamualaikum, dia pun assalamualaikum. Cukup lah. Dah lah, cukup dah. Kita memberi salam, itulah jawapan salam. Kan kita terserempak dengan dia, assalamualaikum, kita beri salam ke dia. Dia pun di saat yang sama assalamualaikum juga. Cukup. Sebab assalamualaikum, memberi salam pun boleh, menjawab salam pun boleh. Jadi ketika memberi salam sembahyang ni, assalamualaikum tertib lah. Kalau alaikumussalam sudah terbalik, sah tetapi makruh. Hak berturut-turut mualak ni wajib. Assalamu kemudian alaikum dikena sambung menyambung. Itu syarat yang keenam. Ketujuhnya ketika kosak panggilan daripada salam. Yang kosak lain, macam ginilah orang bunyi wisalam kat luar, kita pun assalamualaikum warahmatullahi, tapi orang luar tu dengar sudah ada semayang ni, tunggulah. Tu tidak sah semayang kalau kosak gitu. Kosak kepada perkara yang lain, kosak kepada dah luar wisalam kan, assalamualaikum, dia pun jawab alaikumussalam, tapi beri salam kan boleh kat alaikumussalam kan, cuma makruh kan. Alaikumussalam, kosak apa? Kosak jawab salam, kau tanah beri salam, maka tak sah lah. Sebab dia kosak kepada perkara yang lain daripada memberi salam. Tak ada lah seumpama tu. Kedelapannya, bahawa ada ia memberi salam pada ketika duduknya. Duduklah. Sebab duduk adalah rukun fi'li. Duduk. Rukun fi'li ketika membaca tasyahud akhir, selawat dan salam. Kita rukun berdiri menjadi rukun pada masa takbir, pada masa baca Fatihah, pada masa rakaat, pada masa i'tidal, wajib berdiri. Adapun duduk sebelum memberi salam tu, itu rukun fi'li yang lain. Duduk menjadi rukun fi'li
kepada ketika baca tasyahud akhir, duduk tu wajib. Ketika selawat atas Nabi, rukun, duduk tu wajib. Ketika memberi salam pun, duduk tu adalah wajib. Itu rukun fi'li yang keberapa itu? Yang ke sebelah apa? Kalau saya sebut sebelum ni kan, orang bilang rukun 13, kebiasaannya tidak cukup 13. Kerana mereka tidak bilang duduk ketika baca tasyahud dan selawat dan salam duduk tu, dia tak bilang sebagai rukun fi'li. Dia terlupa nak bilang, jadi rukun jadi tinggal 12. Jadi duduk tunggu salam tu syarat dia. Bukan itu adalah rukun sembahyang. Atau gantinya ketika uzur. Ganti pada ketika uzur. Dia tak boleh semai duduk. Dia semai mengiring. Dia semai melentang. Contohnya, dia orang sakit. Sekarang ni orang semai berdiri. Ketika tasyahud, dia duduk sampai ke salam. Orang uzur semai duduk. Ketika baca patah pun duduk. Tasyahud sampai ke salam pun duduk. Ni. Orang uzur ni, uzur daripada duduk. Sebab uzur daripada berdiri, dia semai duduk. Takbir dalam duduk. Fatihah, rokok, iktidal dalam duduk. Tasyahud akhir pun dalam duduk. Selawat dan salam pun dalam duduk. Uzur dah tu. Tapi sini ketika uzur daripada semayang duduk. Uzur, atau gantinya ganti duduk. Ketika uzur daripada sembahyang duduk. Dengan bahawa dia semayang mengiring ataupun semayang melentang atas belakang. Jadi dia pun masa beri salam ketika melentang atas belakang lah. Ataupun ketika mengiring. Ketika mengiring lah. Faham tak mengiring? Macam mayat nak kubur. Ikut kiblat surau kita ni lah. Kiblat ni, mengiring. Melentang ni, hok kaki hala ke kiblat. Itu melentang. Kalau semayang ni kan daripada berdiri, uzur semayang duduk. Uzur semayang mengiring. Uzur mengiring, semayang melentang. Jadi sekarang ni, dia uzur. Dia tak boleh semayang berdiri, bahkan tak boleh semayang duduk. Dia semayang mengiring ataupun melentang. Maka memberi salam adalah pada ketika mengiring, memberi salam ataupun memberi salam pada ketika melentang atas belakang. Pada ni. Kalau orang tu semayang duduk, dia semayang berdiri, tasyahudnya duduk, ataupun memang dia semayang duduk daripada mula semayang dia semayang duduk dah. Ketika baca tasyahud duduk, ketika baca selawat pun duduk, ketika memberi salam pun dalam keadaan ketika duduk. Itu je lah. Ni pembicaraan ni tak lari manalah daripada pengetahuan dan amalan kita. Tak lari mana daripada ilmu pengetahuan kita dan amalan kita. Memanglah tak ada saja-saja beri salam ketika mengiring. Walau dia orang gagah. Tak ada. Memanglah kita beri salam ketika sedang duduk. Begitu juga dengan orang yang sembahyang mengiring, orang sakit. Orang yang sembahyang melentang, orang sakit, sama juga. Dia sembahyang melentang atas katil, dia uzur. Takbir melentang, Fatihah melentang, rokok angkat kepala, iktidal jatuhkan kepala, sujud angkat kepala, duduk tu jatuhkan kepala. Kemudian membaca tasyahud ketika melentang, memberi salam ketika melentang lah. Itu ganti daripada rukun fi'li adalah rukun duduk. Rukun fi'li ketika membaca tasyahud akhir, selawat dan salam duduk tu bagi orang yang kuasa. Orang tak kuasa, orang uzur ganti dengan mengiring ataupun melentang. Maka memberi salam adalah ketika mengiring ataupun memberi salam adalah ketika melentang. Itu syarat untuk sah salam yang ke-8 daripada 9 syarat. Ke-9-nya pada hal menghadap qiblah, dada menghadap qiblah, daripada awalnya awal salam hingga akhirnya akhir salam. Dada menghadap qiblah, muka disunatkan berpaling ke kanan. Salam yang pertama,
muka disunatkan berpaling ke kiri, salam yang kedua. Tapi dada syaratnya masih kekal menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh dah dulu dah.